Selesai pergi ke Seremban, terus pula ke Kampung Gedes. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Selamat pagi, salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Yang dihormati para hakim yang adil lagi bijaksana, ahli jawatan kuasa pelaksana, para peserta serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama memeriahkan majlis kita pada pagi ini, iaitu pertandingan pidato pendidikan awal kanak-kanak peringkat negeri 9 2022. Pada kesempatan ini, majlis mengucapkan selamat datang dan amat mengalu-alukan kehadirin sekalian di sini. Peserta akan menyampaikan pidato masing-masing dengan tajuk yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Sebelum itu, para peserta diingatkan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pengerusi majlis berhak menegur peserta yang melanggar mana-mana peraturan. Hadirin yang dihormati sekalian, sebentar lagi kita akan memulakan pertandingan pidato pendidikan awal kanak-kanak peringkat negeri 9 2022. Sebelum pertandingan bermula, izinkan saya memperkenalkan 3 orang panel hakim pertandingan. Yang pertama, Puan Rusmina selaku Ketua Hakim. Kedua, Encik Zamri. Dan ketiga, Puan Priya. Penjaga masa ialah Saudara Haikal dan dibantu oleh Saudari Izzah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pertandingan pidato pendidikan awal kanak-kanak peringkat negeri 9 2022 akan dimulakan sekarang. Untuk itu, majlis dengan sukacita menjemput peserta pertama untuk menyampaikan pidato beliau. Dipersilakan Saudari Yubarani Kalisen dengan pidatonya yang bertajuk Penggunaan ICT dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Izinkan saya untuk berpantun dahulu. Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana berpidato, tak akan saya berada di sini. Yang dihormati saudari pengerusi majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang dihormati. Saya Yuwarani anak perempuan Kalisen dari kelas F2M. Tajuk pidato saya pada hari ini berkisar mengenai penggunaan ICT dalam pendidikan awal kanak-kanak. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang juga dikenali sebagai Information and Communications Technology atau ICT dalam pengajaran dan pembelajaran atau PDP bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan serta keberkesanan proses PDP. Oleh yang demikian, perubahan-perubahan pedagogi menggunakan ICT diperlukan dalam usaha menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik lagi berkesan. Hadirin yang dihormati, sebagai pembuka tirai perbincangan yang pertama, adalah lebih baik jika kita berbincang serba sedikit tentang prasekolah. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, prasekolah merujuk kepada Akta Pendidikan 1996 iaitu program pendidikan bagi murid yang berumur 4 hingga 6 tahun. Program dan kegiatannya mengikut garis panduan kurikulum prasekolah yang berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Tujuan pendidikan prasekolah ialah untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, selesa serta menyediakan aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran dan keyakinan diri kanak-kanak dengan keadaan semasa serta boleh menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.
Dalam pendidikan prasekolah, guru harus menggunakan pelbagai pendekatan aktiviti yang sesuai dengan perkembangan diri, kebolehan, keupayaan, bakat serta minat kanak-kanak. Guru perlu menjalankan aktiviti yang melibatkan kanak-kanak secara aktif supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna, berkesan dan menggembirakan. Aktiviti tersebut perlu dirancang secara teliti dan sistematik bagi menjamin setiap kanak-kanak mendapat peluang yang sama serta memperolehi pelbagai pengalaman pembelajaran sebenar, sama ada secara individu, secara kelas ataupun secara kumpulan. Hadirin yang dirahmati, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keberkesanan PDP prasekolah. Hal ini kerana, menurut Puffett 1996, kanak-kanak hari ini adalah generasi komputer. Teknologi boleh memainkan peranan penting dalam proses PDP kanak-kanak menurut Hawkland dan Wright 1997. ICT menawarkan pendekatan baharu untuk belajar dan penguasaan kemahiran baharu. Oleh itu, kanak-kanak perlulah didedahkan kepada ICT dengan cara yang bermakna. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, penggunaan ICT telah menjadi agenda penting dalam sistem pendidikan masa kini. Penggunaan ICT dalam PDP kini telah diiktiraf sebagai salah satu pendekatan yang baik dalam kelas prasekolah. Terdapat banyak cara dan teknik bagi guru kelas prasekolah untuk mengintegrasikan ICT dalam PDP. Salah satu caranya ialah menggunakan perisian yang sesuai dengan perkembangan kanak-kanak untuk mencapai objektif pelajaran. Guru perlu kreatif dan bijak dalam memilih bahan ICT yang digunakan dalam PDP. Guru boleh menggunakan freeware yang sesuai dengan perkembangan kanak-kanak untuk melengkapi aktiviti-aktiviti PDP dalam prasekolah dan menjadikan pengalaman belajar kanak-kanak prasekolah lebih seronok dan bermakna. Ia merupakan pandangan Bergen 2001. Jika dilihat senario ini di Malaysia, guru prasekolah kurang mengintegrasikan ICT dalam PDP atas alasan kekangan masa, kemudahan ICT yang tidak lengkap atau terhad bagi menampung bilangan pelajar yang ramai. Guru prasekolah perlu berusaha untuk mencari jalan untuk mempertingkatkan penggunaan ICT dalam PDP supaya kanak-kanak prasekolah akan mendapat manfaat yang maksimum daripadanya. Hadirin yang dihormati, jika ICT tidak diintegrasikan sepenuhnya ke dalam kurikulum, ia meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti kanak-kanak menurut Hawkland 1992. Menyedari hakikat ini, pada tahun 2002 program ICT prasekolah diberikan keutamaan dan dijadikan sebahagian elemen penting di mana ia bukan sahaja telah diambil kira sebagai salah satu komponen dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK, malah menggunakan ICT juga diutamakan. Jika anda sedang berfikir apa itu KSPK, saya akan jelaskan sedikit tentangnya. KSPK ini merupakan kurikulum yang berbentuk modular di mana ia merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dikenali sebagai modul. Terdapat dua jenis modul iaitu modul teras dan modul bertema. Modul teras terdiri daripada mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina atau Bahasa Tamil, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral dan Matematik. Modul bertema pula merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam ke-6 tunjang pembelajaran dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. Modul bertema dibina menggunakan isu kehidupan atau peristiwa seharian kanak-kanak. Guru prasekolah digalakkan menggunakan ICT dalam PDP merentas kurikulum. Hal ini kerana pendekatan ICT dapat membantu proses PDP menjadi lebih menarik, memperolehi maklumat, berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya dan memperkayakan pengalaman pembelajaran. Bagi menjayakan rancangan ini, Kementerian Pelajaran telah membekalkan kelas prasekolah dengan sistem komputer dan perisian untuk digunakan oleh pelajar-pelajar prasekolah.
Bagi pengajaran pembelajaran kanak-kanak di prasekolah, ICT perlu diintegrasikan supaya proses pengajaran dapat berjalan dengan berkesan, menarik, mencabar dan interaktif. Menurut kajian Clements 1987 serta Hoff dan Ellis 1997, mendapati ICT boleh membantu kanak-kanak menghasilkan sesuatu yang kreatif. Hadirin yang dikasihi, sebagai penutup bicara kita pada hari ini, saya ingin memberitahu bahawa penggunaan ICT dalam pendidikan awal kanak-kanak dalam sesi pengajaran dan pembelajaran secara terancang dan bersesuaian dapat membantu dalam pencarian maklumat dan ilmu pengetahuan terhadap seorang kanak-kanak. Walau bagaimanapun, ICT dalam pengajaran dan pembelajaran untuk kanak-kanak tidak boleh terlalu berat dan ia haruslah bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, dipersilakan peserta kedua untuk menyampaikan pidato. Dipersilakan Saudari Alfa Isati binti Muhammad Asri dengan pidatonya yang bertajuk Cabaran Pihak Sekolah dalam Pengurusan Persekitaran Pembelajaran yang Berkesan terhadap Pendidikan Awal Kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana dan seterusnya seantero Dewan yang budiman. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Diketuk pintu tentunya tetamu. Tetamu datang membawa ikan. Dari mana datangnya ilmu kalau bukan melalui pendidikan? Hadirin sekalian, sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, sebelum isi menyusur hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya petah berkata-kata. Persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah tempat murid dapat melibatkan diri, mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran. Persekitaran ini mempunyai keupayaan untuk merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar. Pembudayaan bilik darjah yang kondusif menghasilkan suasana yang harmoni, ceria dan semangat kepada murid dan guru untuk berada lebih lama kerana terasa seolah-olah berada dalam sebuah rumah sendiri. Wujudnya perasaan saling bekerjasama dan kekitaan dan semangat berdikari, iaitu bersama berusaha memajukan diri dan kumpulan secara kolektif. Suasana pembelajaran yang kondusif, menyeronokkan, bermotivasi, bermoral, kreatif, menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berfokus. Bilik darjah merupakan medan perjuangan utama seorang guru menjalankan tugas, peranan dan tanggungjawab. Sehubungan dengan itu, bilik darjah perlulah diurus dengan keadaan terbaik dan kondusif agar pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan efektif serta guru boleh dinobatkan sebagai pendidik berketerampilan cemerlang. Kita semua tahu bahawa suasana fizikal bilik darjah yang kondusif adalah sangat penting dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajar yang tersusun rapi dan selesa untuk kanak-kanak belajar. Namun demikian, terdapat isu dan cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak sekolah dalam mewujudkan pengurusan pembelajaran yang positif untuk perkembangan kanak-kanak, iaitu pihak sekolah kekurangan dana untuk mewujudkan suasana yang selesa kepada kanak-kanak. Masalah kewangan tidak hanya terjadi pada sebuah negara atau kehidupan rumah tangga, tetapi lembaga pendidikan seperti sekolah juga mengalami masalah yang sama. Munculnya masalah kewangan sekolah ini jelas akan berpengaruh pada proses pembelajaran, terlebih lagi bagi sekolah swasta yang kesejahteraan gurunya tergantung pada kondisi kewangan sekolah. Seperti yang kita sedia maklum, persekitaran yang selesa untuk kanak-kanak adalah kelas yang dilengkapi dengan semua kemudahan seperti kipas, meja, kerusi, perabot, papan putih, lampu dan sebagainya. Peralatan di dalam kelas juga perlulah mencukupi. Contohnya peralatan muzik, peralatan pembelajaran, peralatan sukan dan peralatan elektrik serta elektronik. Hal ini dikatakan demikian kerana
Ia penting dalam memastikan pembelajaran dilaksanakan dengan berkesan dan sebagai pemudah cara kepada guru untuk mengajar. Kanak-kanak juga memerlukan ruang yang luas dan selesa untuk pembelajaran mereka. Namun demikian, kos yang diperlukan oleh pihak sekolah adalah tinggi untuk menyediakan prasarana-prasarana tersebut kepada kanak-kanak di sekolah. Pihak sekolah juga perlu mengeluarkan wang untuk memperbaiki prasarana tersebut sekiranya terdapat sebarang kerosakan. Oleh itu, apabila pihak sekolah tidak mampu untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang selesa kepada kanak-kanak, sudah tentu mereka akan berasa tidak bersemangat untuk belajar dan tidak mahu ke sekolah. Bukan itu sahaja, terdapat sesetengah program pembelajaran yang hendak diadakan di sekolah terpaksa dibatalkan kerana mempunyai masalah dari segi masa, tenaga dan kewangan. Hampir kesemua pihak sekolah terpaksa mengatasi cabaran ini dengan cara masing-masing. Tambahan lagi, dalam meniti arus kemodenan ini, kebanyakan sekolah menggunakan teknologi moden seperti komputer, LCD, projektor, pemain cakera video, pencetak dan sebagainya. Hal ini kerana dengan adanya teknologi, suatu pembelajaran itu akan menjadi lebih menarik dan berkesan kepada kanak-kanak. Contohnya, kanak-kanak boleh melihat video atau gambar yang ditunjukkan oleh guru mengenai haiwan di luar negara yang tidak terdapat di negara kita. Oleh itu, guru tidak perlu bersusah payah untuk membawa kanak-kanak ke luar negara untuk melihat haiwan-haiwan tersebut. Seterusnya, guru juga boleh menayangkan video eksperimen sains yang guru tidak dapat menjalankannya di dalam kelas kerana kesukaran untuk mengawal kanak-kanak. Jadi, melalui video eksperimen sains ini, kanak-kanak mendapat kefahaman tentang video tersebut. Seterusnya, guru boleh menayangkan lagu kanak-kanak berkaitan pembelajaran, contohnya seperti huruf, nombor, anggota badan dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kanak-kanak akan menjadi lebih seronok dan bermotivasi untuk belajar dengan adanya teknologi moden seperti itu. Melalui penggunaan teknologi itu juga, guru dapat menerangkan kepada kanak-kanak dengan lebih terperinci serta mendalam mengenai topik yang diajar. Bukan itu sahaja, guru juga boleh mendapatkan sebarang bahan pengajaran atau informasi berkaitan pelajaran dengan lebih mudah dan cepat dengan menggunakan hujung jari sahaja kerana kecanggihan teknologi moden tersebut. Di sini dapat dijelaskan peranan teknologi pendidikan telah berperanan merubah kebiasaan yang telah dilaksanakan pada masa dahulu. Sistem pendidikan kini lebih efisien dan mampu melahirkan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak dalam masa yang singkat. Sekiranya guru masih menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional kepada kanak-kanak, sudah tentu kanak-kanak akan merasa mengantuk dan bosan ketika pembelajaran sedang dilaksanakan di dalam bilik darjah. Dalam era dunia tanpa sepadan ini, guru perlu menggunakan setiap teknologi yang ada agar tidak ketinggalan, khususnya di dalam bidang pendidikan yang banyak menggunakan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru mestilah dilengkapi dengan alat menarik yang merangkumi standard yang wajib mereka ajar. Namun demikian, kesemua peralatan ini memerlukan kos yang sangat tinggi untuk membeli, menyelenggara dan meningkatkan. Apa yang saya dapat simpulkan adalah pihak sekolah terpaksa mengeluarkan jutaan wang ringgit untuk menyediakan semua kemudahan-kemudahan tersebut. Akhir kata, ini merupakan cabaran utama yang perlu dihadapi oleh pihak sekolah dalam menyediakan pengurusan pembelajaran yang baik terhadap perkembangan kanak-kanak. Pergi ke pasar menjual sayur hasil dari kebun. Maafkanlah jika diriku tidak menghibur. Salah dan terkasar kumohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, dipersilakan peserta ketiga untuk menyampaikan pidato. Dipersilakan Saudari Darchaini Sivaraman dengan pidatonya yang bertajuk STEM dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Tiup seruling sirupun bambu untuk menghibur hati yang lara. Di pesada ini kita bertemu salam kuhulur pembuka bicara. Yang saya hormati Saudari Pengurusi Majlis Kombinasi Intelektual Kehakiman yang penuh integriti, rakan-rakan seperjuangan yang cukup berkredibiliti dan seterusnya warga dewan yang dekat di hati. Berdirinya saya di pentas perdana ini dengan penuh iltizam
ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana menerusi maudut pidato saya, iaitu STEM dalam pendidikan awal kanak-kanak. Hadirin pencetus revolusi minda, STEM adalah akronim untuk sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Walau bagaimanapun, seni Derman berpandangan bahawa STEM adalah satu falsafah atau cara berfikir di mana beberapa mata pelajaran iaitu sains, matematik, kejuruteraan dan juga teknologi diintegrasikan menjadi satu bidang pendidikan yang dianggap lebih sesuai dan relevan untuk diajarkan di sekolah, terutamanya kerana ia menekankan aspek-aspek practicality dan juga reality. Dengan cara ini, kanak-kanak belajar sains dan matematik dalam konteks sebenar, realistik dan juga bermakna melalui aplikasi teknologi dan juga reka cipta. Pembelajaran cara ini adalah lebih menyeronokkan, melibatkan hands-on dan memberi pengalaman terus yang merangsangkan kanak-kanak berfikir dan juga menyelesaikan masalah. Hadirin dan hadirat, pelbagai kajian telah dijalankan untuk membuktikan STEM adalah sangat berkesan dalam meningkatkan minat pelajar terhadap sains dan matematik dan kejayaan dalam bidang pekerjaan berkaitan STEM. Trend semasa adalah untuk menggabungkan keempat-empat disiplin STEM menjadi satu mega disiplin yang dianggap lebih praktikal dan realistik untuk memupuk minat pelajar terhadap sains dan matematik di sekolah. STEM memberi peluang pelajar mengaplikasikan konsep sains dan matematik menjadikan pelajaran lebih bermakna dan mencabar. Konsep-konsep sains dan matematik apabila diintegrasikan dalam bidang teknologi dan kejuruteraan dapat dijadikan platform untuk menyelesaikan masalah sebenar dalam kehidupan dan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang sangat berkesan kepada pelajar-pelajar. Dengan cara ini, pihak-pihak menyokong STEM berpandangan bahawa pendidikan STEM sangat penting terutama untuk menarik minat pelajar kepada sains dan matematik. Dalam jangka masa panjang, mereka akan memilih bidang-bidang pengajian berkaitan STEM. Malaysia sudah jauh ketinggalan ke belakang dalam program penilaian sains dan matematik peringkat antarabangsa seperti PISA dan TIMSS. Pencapaian Malaysia dalam PISA 2019 menunjukkan kedudukan ke bawah bagi matematik dan sains. Hadirin yang saya hormati, modul STEM dibina menggunakan kaedah pembelajaran inquiry berasaskan projek. Terdapat 4 fasa pembelajaran dalam kaedah ini: fasa inquiry, fasa penerokaan, fasa reka cipta dan fasa reka cipta dan eksperimen dan fasa refleksi. Kanak-kanak melaksanakan projek STEM dalam kumpulan dan mereka perlu berinteraksi dengan pendidik dan rakan-rakan untuk menyelesaikan masalah. Fasa inquiry adalah fasa di mana guru mencetuskan masalah untuk kanak-kanak fikir dan cari penyelesaian. Kanak-kanak menyoal mengenai masalah tersebut. Guru membina web projek apa yang kanak-kanak telah tahu dan apa yang mereka ingin tahu mengenai masalah tersebut. Fasa penerokaan pula ialah fasa di mana kanak-kanak bersama pendidik meneroka berbagai sumber untuk mendapatkan maklumat mengenai projek yang telah dikenal pasti dan menyediakan ekshibit dalam kelas dan merancang proses untuk menyelesaikan masalah, mengumpul bahan-bahan, membuat desain dan juga persediaan-persediaan yang diperlukan. Pendidik sebagai pembimbing sentiasa merangsang kanak-kanak berfikir dan juga berimajinasi bagi melahirkan idea yang kreatif. Seterusnya, fasa reka cipta dan eksperimen adalah fasa di mana kanak-kanak menghasilkan reka cipta atau binaan, kemudian mengeksperimen hasil reka cipta untuk menentukan ia dapat berfungsi dan dapat menyelesaikan masalah yang cuba diselesaikan. Kanak-kanak manipulasi objek, bahan
dan alat-alat teknologi untuk menghasilkan reka cipta. Dan fasa terakhir adalah fasa refleksi, di mana fasa ini kanak-kanak menerangkan hasil ciptaan masing-masing dan saling menghayati karya satu sama lain dan memikirkan apa yang boleh dilakukan bagi memperbaiki ciptaan tersebut pada masa yang hadapan. Ibu bapa boleh dijemput untuk melihat hasil kerja kanak-kanak dan menggalakkan kanak-kanak menceritakan pengalaman mereka kepada ibu bapa. Hadirin sekalian, berdasarkan semua fasa ini, 10 buah model STEM telah berjaya dihasilkan yang mempunyai kesahan kandungan dan kesahan muka yang tinggi. Jelaslah bahawa STEM dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga sikap pelajar terhadap mata pelajaran sains dan matematik. Bagi merealisasikan anjakan 1 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025, iaitu memperkukuhkan pendidikan STEM di sekolah, maka pendidik haruslah mula membiasakan diri dengan projek-projek STEM dan membaca mengenai STEM untuk membina atau menambah pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang STEM. Kejayaan pelaksanaan sesuatu perubahan dalam sistem pendidikan adalah bergantung kepada sikap guru sendiri yang mahu berubah. Hadirin yang saya muliakan, tampaknya setakat ini sahaja pidato saya. Semoga kita mendapat manfaat daripadanya. Baiklah, sebelum mengundur diri, terimalah serangkap pantun yang indah daripada saya. Sidang hadirin yang hormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, dipersilakan peserta keempat untuk menyampaikan pidato. Dipersilakan Saudari Alia Kisina binti Anwar dengan pidatonya yang bertajuk Isu-isu dan cabaran dalam pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk manis bermatang budi, pucuk perut diketus rusa. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sihat walafiat. Berdirinya saya di sini di atas persada indah ini tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Isu-isu dan cabaran dihadapi oleh kanak-kanak dalam pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak. Pada era yang semakin membangun kini, kanak-kanak menghadapi pelbagai halangan dan cabaran dalam mendapatkan pendidikan. Jadi isu yang pertama ialah isu ibu bapa yang tiada kesedaran untuk menghantar anak mereka ke prasekolah menyebabkan kanak-kanak keciciran dalam pelajaran. Jadi ini merupakan cabaran kepada kanak-kanak untuk menjadi lemah. Kanak-kanak akan menjadi lemah dalam mempelajari dan memahami sesuatu kemahiran itu. Hal ini kerana mereka lambat mendapatkan pendidikan berbanding kanak-kanak yang lain. Jadi ini membuatkan cara kanak-kanak memperoleh dan menafsir maklumat tidak secekap kanak-kanak yang mendapatkan pendidikan dari awal. Jadi masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini tidak boleh dipandang enteng. Sebaliknya, menurut pakar pendidikan, isu berkenaan memerlukan penyelesaian segera dan secara menyeluruh. Sebagai contoh, kelompok murid memulakan pendidikan rasmi tahun 1 pada tahun 2020, iaitu ketika pandemik mula menular di negara ini. Mereka merupakan golongan paling berisiko mengalami masalah keciciran dalam pelajaran. Jadi, dapat diibaratkan juga seperti ibu bapa yang tidak menghantar anak mereka ke sekolah. Ini membuatkan kanak-kanak ketinggalan dalam pelajaran. Perkara ini berlaku akan mendorong kepada kegagalan kanak-kanak untuk menguasai kemahiran asas, iaitu kemahiran membaca, menulis dan mengira. Kegagalan dalam menguasai perkara ini memberi kesan kepada proses pembelajaran kanak-kanak dan
Seterusnya, ketinggalan sekiranya tiada usaha dari pelbagai pihak, terutamanya ibu bapa. Jadi, kanak-kanak yang lemah dalam pelajaran ini membuatkan mereka berasa rendah diri dan terasing dengan rakan yang lain. Oleh itu, perkara ini akan membuatkan kanak-kanak hilang semangat untuk belajar dan mengikuti proses pembelajaran. Jadi, tegaslah bahawa isu ibu bapa yang tiada kesedaran untuk menghantar anak mereka ke prasekolah menyebabkan kanak-kanak keciciran dalam pelajaran. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, isu yang kedua ialah sikap pelajar yang degil dan tidak mahu berubah menjadi lebih baik. Namun, terdapat juga cabaran sesetengah kanak-kanak yang degil dalam mematuhi arahan yang diberikan oleh para guru. Antaranya ialah sikap pelajar yang degil dan tidak mahu menjadi lebih baik. Perkara ini berlaku mungkin juga disebabkan kekurangan perhatian dari ibu bapa dalam mengambil tahu tentang pendidikan anak-anak mereka. Ibu bapa yang terlalu sibuk sehinggakan tiada masa kepada anak-anak memberi kesan terhadap anak mereka semasa di sekolah. Hal ini kerana kebanyakan ibu bapa yang pulang bekerja lewat malam dan tiba di rumah sewaktu anak mereka sudah tidur. Jadi apabila di sekolah, kanak-kanak kurang bermotivasi untuk belajar kerana mereka merasakan tiada orang yang menghiraukan pembelajaran mereka. Oleh itu, ini akan mendorong kanak-kanak untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah dan tidak bermoral, sehingga ia akan merosakkan imej keluarga itu sendiri. Mereka juga tidak akan mendengar kata orang apabila dinasihati dengan perkara yang baik. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa sikap kanak-kanak yang degil merupakan salah satu cabaran untuk mereka memulakan pembelajaran secara berkesan. Hadirin yang dihormati sekalian, isu yang ketiga ialah isu kanak-kanak kekurangan sumber bahan bacaan untuk belajar. Kekurangan sumber bahan bacaan ini merupakan cabaran kepada kanak-kanak untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka. Hal ini berlaku mungkin disebabkan ibu bapa yang tiada kesedaran tentang bahan pembelajaran yang diperlukan oleh anak mereka. Jadi, pengurusan pembelajaran kanak-kanak menjadi tidak teratur dan tidak terurus dengan baik. Kanak-kanak akan kurang memperoleh maklumat semasa mereka berada di luar dari persekitaran bilik darjah. Jadi, bahan bacaan tambahan ini membantu kanak-kanak melakukan persediaan awal sebelum guru memulakan sesi pembelajaran. Jika kanak-kanak mempunyai persediaan awal, mereka mungkin boleh menjawab soalan yang diberikan oleh guru sewaktu di dalam kelas. Jadi, kanak-kanak akan terlibat aktif dalam melakukan interaksi bersama guru dalam membincangkan sesuatu soalan. Jadi, ini akan mewujudkan interaksi dua hala antara guru dan pelajar. Oleh yang demikian, bahan bacaan tambahan memainkan peranan yang penting dalam membentuk kanak-kanak yang berjaya suatu hari nanti. Hadirin yang dirahmati, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, saya suka ingin mengingatkan kepada khalayak hari ini bahawa ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak agar mereka tidak kehilangan arah dan menjadi insan yang berilmu dan beragama. Jadi, bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi, itu jelas bahawa menunjukkan ibu bapa berperanan penting dalam membentuk kepribadian anak-anak itu sendiri daripada terpesun jauh mengikut gejala yang negatif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, dipersilakan peserta yang terakhir untuk menyampaikan pidato. Dipersilakan Saudari Syarmita Murali dengan pidatonya yang bertajuk Isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa bagi pengurusan pembelajaran dalam perkembangan kanak-kanak. Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Datang Batrah dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai.
Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Saya Syarmita Murali dari kelas F2M ingin menyampaikan sebuah pidato yang berbunyi isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa dalam pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak. Di ketuk pintu sudah tentu tetamu. Tetamu datang membawa ikan. Dari mana datangnya ilmu kalau bukan melalui pendidikan? Pendidikan sangat penting dalam membangunkan manusia yang kognitif. Orang yang berilmu ialah orang yang akan mendapat pekerjaan yang baik dengan gaji yang lumayan di samping cara hidup yang lebih baik. Sebelum mendabik darah ke muara, sebelum kata membahagikan ucapan, sebelum isi ikut hujah, izinkan saya mentakrifkan satu rangkai kata yang membina tajuk pidato agar terbuka hati hadirin, agar hakim nanti jangan terpegun dan saya boleh bercakap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam intipanti, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM telah ditegaskan bahawa akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan perlu diperluaskan. Pendidikan prasekolah boleh diterangkan sebagai pendidikan tidak formal dan kaedah pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan pembelajaran melalui bermain. Ia menekankan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Mary Yap Khain Ching di bawah PPPM, Kementerian akan memastikan semua kanak-kanak yang memasuki alam persekolahan berpeluang mengikuti pendidikan awal tanpa mengira status sosioekonomi mereka. Konvensyen Amalan Terbaik Pengajaran dan Pembelajaran Prasekolah Kebangsaan 2013 di Subang Jaya, Selangor berhasil menghasilkan model PDP menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek seperti yang terkandung dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memfokuskan penggunaan pendekatan pembelajaran berasaskan projek. Ini jelas menunjukkan kerajaan telah mengambil langkah yang lebih proaktif dan tepat dalam menaik taraf pendidikan negeri khususnya di peringkat prasekolah. Persoalannya, apakah isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa dalam pengurusan pembelajaran terhadap perkembangan kanak-kanak? Sebagai pembuka tirai perbincangan yang pertama, saya akan membincangkan tentang ketidakupayaan ibu bapa dalam menyediakan tempat belajar yang kondusif dan selesa di rumah untuk anak-anak mereka. Oleh itu, anak-anak terpaksa belajar dan mengulang kaji pelajaran di ruang tamu atau ruang makanan yang mana biasanya akan bising dengan bunyi televisyen serta suara perbualan ahli keluarga. Dengan ini, anak-anak tidak boleh fokus dan memberikan perhatian yang sepenuhnya dalam pelajaran mereka dan akan ingin meluangkan masa mereka dengan ahli keluarga dengan lebih seronok. Oleh itu, ibu bapa hendaklah menyediakan ruang pembelajaran yang lebih kondusif dan kemudahan yang lengkap untuk anak-anak mereka belajar. Contohnya seperti ibu bapa boleh memperbesarkan bilik belajar anak-anak dan memastikan sentiasa kemas dan teratur, alat tulis, buku latihan dan bahan bacaan yang lengkap. Dengan menjadi lebih prihatin, mereka akan dapat tempat yang selesa untuk memberi lebih tumpuan dalam pelajaran dengan sempurna. Anak-anak juga akan lebih semangat dalam pelajaran selepas itu dan secara tidak langsung ia akan membantu dalam perkembangan kanak-kanak dalam pendidikan. Dengan ini, anak-anak dapat memperoleh markah yang lebih cemerlang demi masa hadapan yang lebih cerah. Hadirin yang dikasihi sekalian, isu dan cabaran yang seterusnya adalah ibu bapa kurang memberi dorongan dan tunjuk ajar kepada anak-anak mereka dalam bidang pendidikan. Pada masa ini, seperti mana yang kita tahu, ibu bapa sangat sibuk dengan kerjaya masing-masing demi mencari rezeki untuk keluarga sehinggalah melupakan keadaan dan status pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Ibu bapa perlulah menyedar bahawa mencari rezeki adalah suatu benda yang penting, tetapi ia lagi penting untuk mengambil berat dalam pelajaran anak-anak mereka demi membentuk anak yang mulia, cemerlang dan sempurna.
Oleh itu, ibu bapa haruslah memberi dorongan dan tunjuk ajar yang baik kepada anak-anak mereka. Peribahasa juga ada mengatakan bahawa melentur buluh biarlah dari debungnya. Sejak kecil lagi, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang amat penting dalam membantu kecemerlangan anak-anak mereka. Tamsilnya, ibu bapa perlu mengajar anak-anak mereka dalam mata pelajaran yang mereka tidak faham atau lemah seperti subjek matematik, sains dan lain-lain. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, pada masa sekarang, ibu bapa tengah mengalami kekangan masa untuk meluangkan masa demi anak-anak mereka. Contohnya, ada ibu bapa yang jarang berhubung dan berbincang dengan pihak sekolah tentang prestasi dan kelakuan anak-anak mereka di kelas maupun di sekolah. Hal ini kerana ia sangat penting untuk mengambil tahu karakter, tingkah laku dan pencapaian akademik anak-anak mereka agar dapat memastikan mereka sentiasa konsisten dalam pelajaran. Oleh itu, ibu bapa hendaklah selalu berhubung dan berbincang dengan pihak sekolah serta bertukar-tukar pendapat dengan guru-guru tentang akademik anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menggunakan peluang hari terbuka untuk mengetahui perkembangan anak-anak mereka di sekolah bersama dengan guru-guru. Seterusnya, ibu bapa juga perlu memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap anak-anak mereka walaupun sibuk dengan kerjaya sendiri. Beri perhatian bermaksud ambil berat dari segi fizikal, mental, jasmani, kesihatan dan persediaan ke sekolah dan sebagainya. Hadirin yang saya dirahmati sekalian, isu dan cabaran terakhir adalah ketidakmampuan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke kelas tuition atau kelas tambahan ataupun ke prasekolah. Hal ini akan menghalang para murid untuk menerima input pembelajaran secara berlebihan dan konsisten. Oleh itu, ibu bapa yang berkemampuan bolehlah menghantar anak-anak mereka ke pusat tuition atau kelas tambahan di sekolah. Ia merupakan salah satu peranan ibu bapa dalam membantu kecemerlangan dan perkembangan pendidikan anak-anak. Seperti yang mana yang kita tahu, pembelajaran pada masa ini adalah terlalu susah dan memerlukan bantuan daripada seseorang yang mahir atau pakar seperti guru ataupun ibu bapa. Oleh itu, jika ibu bapa sibuk dan tidak dapat memberi tunjuk ajar kepada anak-anak, ia tidak akan menjadi suatu masalah kerana guru-guru tuition yang berpengalaman dan pakar akan membantu anak-anak mencapai kecemerlangan dalam akademik dengan lebih mudah dan efektif. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, saya suka mengingatkan ungkapan orang yang menguasai ilmu akan menguasai dunia perlulah diberikan perhatian oleh semua orang. Berdasarkan ungkapan itu, janganlah kita suka membuang masa tidak akan menunggu kita. Sekiranya kita lalai dan tidak menggunakan masa dengan bijaksana, sudah tentu kita akan termasuk dalam golongan yang berada dalam kerugian. Kita berharap agar masyarakat negara ini mementingkan penguasaan ilmu demi kemajuan negara. Jadi, ibu bapa perlulah mengambil inisiatif bagi mengatasi segala cabaran agar dapat melahirkan seorang anak yang mulia, sempurna dan cemerlang. Hal ini dikatakan demikian kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Sebelum melangkah pergi, serangkap pantun untuk renungkan kita bersama. Pergi ke pasar menjual sayur dari kebun. Maafkan saya jika saya tidak melayan. Salah dan biadab saya mohon ampun. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya pidato dari peserta terakhir itu tadi, maka berakhirlah pertandingan pidato pendidikan awal kanak-kanak peringkat negeri 9 2022. Majlis akan berhenti rehat seketika bagi memberi laluan kepada juri untuk membuat permakahan pertandingan. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi membuat rumusan pertandingan, majlis dengan sukacita menjemput Ketua Hakim Puan Rosmina untuk menyampaikan rumusan keseluruhan pertandingan pidato pendidikan awal kanak-kanak peringkat negeri 9 2022. Majlis merakamkan terima kasih. Maka, dengan ini, rasmilah sudah pertandingan pidato pendidikan awal kanak-kanak
peringkat negeri 9 2022. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput barisan panel hakim untuk menyampaikan sijil dan hadiah kepada para peserta dan pemenang. Dengan berakhirnya upacara penyampaian hadiah dan cenderamata itu tadi, kita telah pun berada di penghujung majlis. Saya bagi pihak majlis memohon ampun dan maaf seandainya terdapat kekurangan dan salah silap sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, terima kasih.